Team, TMI, ialah sebuah gerakan. Kita ni gerakan lah. Gerakan untuk membebaskan diri kita. Daripada apa? Daripada segala tekanan hidup. Dari segala tekanan hidup. Tekanan hidup itu sudah pasti ada. Selagi kita manusia, selagi itu ada pressure. Pressure untuk kita mensejahterakan diri kita kan. Dia mesti ada opposing power tu yang tekan kita. Jadi kita akan lawan dia. Kita akan lawan tekanan tu. Jadi to free ourselves, nak membebaskan diri kita dari segala jenis tekanan. Tak kisahlah kewangan ke apa ke, kesihatan ke, whatever pressure. Okay, jadi malam ni kita nak bincang yang tu. Masing-masing bagi pandangan dia. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada segala tekanan ni? Melalui gerakan DMI. Melalui platform Live Good. How we gonna do that? Kan? Macam mana kita nak bebaskan diri kita? Dan tuan-tuan juga bagi idea bagaimana kita nak gerakkan gerakan kita ni kan. Berapa dah? 10. 10. 10 otak kan. Sila-sila. Siapa nak mula? Forum ni tuan-tuan. Forum. Okay, siapa nak mula? Tuan-tuan punya suara akan direkam ni. Menjadi bahan pelajaran dalam akademi. Tak ada nak start Pangeran Yaakob, share something. Assalamualaikum Syifu Pangeran ya. Dan Assalamualaikum, selamat malam semua rekan-rekan. Ini topik ini bukan senang juga nih sebenarnya. Ini gerakan sedunia pembebasan diri. Masalah dia sekarang ni yang saya tengok lah, dia kebanyakan orang di luar sana dia masih terkongkong dengan sistem yang lama itu. Jadi macam mana kita nak pecahkan tradisi itu? Sebab ada beberapa orang lah apabila mereka tanya berapa lah bayar? Aset 245. Jadi lalu dia jawab, apa barang yang aku dapat? That's a problem. Semacam otak saya jadi buku. Seolah-olah karena simpan dalam freezer sana. So I said kita kena jangan terikat dengan sistem yang lama ini. So apa yang saya buat, saya ambil contoh kita join klub golf yang kita paksa bayar 3,000, 5,000, mungkin 10,000 just to get the license. And then I said setiap bulan kau kena bayar 100 plus gitu. So dengan bayaran 3,000, 5,000 atau 10,000 itu, saya tanya, bahkan confidently saya beritahu dia, itu klub golf tidak akan bagi satu benda pun. Bola golf itu pun dia tidak bagi. So ini dia punya analogi dengan Live Good. Cuma dengan ini golf club ini dia dia punya keistimewaan dia. I said if you become a member, kita akan dapat bermain di padang golf itu dengan harga yang murah kalau banding dengan kalau kita bermain sebagai guest, kita akan bayar lebih mahal. So jadi saya beralih kepada Live Good. Kita bayar itu sebagai lesson dia untuk membolehkan kita
mendapatkan produk dengan harga yang jauh lebih murah, 60 hingga 75% berbanding dengan harga-harga pesaing. Dan perbandingan dengan uh, industri tradisional yang mewajibkan kita beli produk dia. Dan perbandingan itu menunjukkan bahwa kita bayar setiap bulan RM50 jauh lebih murah daripada kalau kita dipaksa beli barang yang berharga tidak kurang daripada RM100. So I think kalau kita boleh break this tradition, things will be easy lah. Things will be easy. And ini keistimewaan Liverpool kita kena tekankan, kita kena highlight betul-betul that kita tidak dipaksa diwajibkan beli barang, tidak ada auto ship, dan walaupun kita belum dapat satu orang pun yang kita saja, kita tetap layak mendapat bonus matrix daripada Live Good. Yang tidak ini keistimewaan ini tidak diberikan kepada oleh belalaian syarikat. So tapi itulah ini minda manusia ini dia susah kita mau yakinkan sebab dia sudah terlalu lama bertapak di satu platform yang inilah yang dia tanya apa produk. Itu. Okay. And then ini tujuan kita nak mengembangkan kita punya pengaruh di pasaran tempatan at this stage, Sabah, Malaysia, sehol. Ini kita kena usahalah untuk menarik lebih ramai orang menghadiri Zoom meeting, untuk menghadiri apa-apa sesi pembelajaran yang disediakan oleh Sifu di MI. Kita kena perhebatkan lagi kita punya wall di FB, Facebook di sana, DMI. Yang sekarang pun baru berapa 40 lebih orang ahli. Belum dikatakan sebagai suatu, I'm sorry to say, belum sesuatu yang boleh menarik perhatian orang. Kalau kita ahli-ahli yang sedia ada sekarang ini boleh bekerja sama untuk, like I said sebelum ini, biar apapun yang kita post di sana, let us setiap yang ada di sana tuh just like, sudah suka just like. Kalau ada komen yang lebih membeda, please, that will help to tee up kita punya performance lah, our appearance. Because that Facebook wall DMI is ours sebenarnya. Itu saya rasa, I don't know whether I'm saying the right thing ataupun tidak. Alright. Ada siapa nak cakap? Kita nak jadikan DMI ni sebagai sebuah gerakan. Gerakan maksudnya sebuah pertubuhan lah. satu kelompok manusia lah, tim lah. Gerakan tu tim lah. Jadi gerakan untuk membebaskan diri kita. Okay. Everybody in the team. Kita nak bebaskan diri kita daripada tekanan, pressure, tekanan hidup.
Selagi manusia itu dia hidup, mesti ada tekanan, dia mesti ada pressure. Jadi kita nak bebaskan daripada tekanan tu. Okay. The pressure of living in this world. Kan? The pressure of living in this world. Kalau di syurga tak ada pressure. There's no pressure. Kita nak makan saja benda tu pop datang. Dan tapi dalam dunia ni, this is a trial. Dunia ini adalah kita punya ujian untuk kita layak masuk syurga atau tidak, kan? Okay? Jadi dia ada pressure yang kita akan hadapi while living in this world. Jadi kita nakkan DMI ini sebagai sebuah tim, sebuah pasukan untuk bebaskan tu dari tekanan. So what kind of tekanan? Kewangan. Antara yang besar ialah kewangan. Tekanan dari segi kewangan, nak sediakan duit tu. Sebab society kita ni tuan-tuan, dia aktiviti itu kan, aktiviti muamalah kita ni menggunakan satu sistem dipanggil wang sebagai exchange of energy. Dia sebenarnya wang itu kan tenaga. Wang itu tenaga. Jadi memudahkan kita exchange of energy. Itu yang manusia cipta wang. Jadi apapun aktiviti dalam dunia kita ni, dia akan perlukan duit. Dia perlukan duit tu. Because that is energy. Okay, jadi bila kita nak buat aktiviti dunia, ini adalah benda yang diperlukan. Jadi itu menjadi satu tekanan untuk kita kalau kita tak berduit. Because everything need money. Kenapa? Sebab money itu tenaga, duit, kan? Duit itu tenaga. So ini satu. Dua ialah tekanan dari segi kesihatan. Orang yang tak sehat, a lot of pressure. Orang yang tak sehat, a lot of pressure. Orang yang tak ada kaki, kan? Tak ada kaki kena potong kaki. Kaki ada kaki tapi kena potong. Kenapa kena potong? Sebab kena diabetes. Siapa yang potong? Doktor yang potong. Orang yang tak berkaki, pressure hidup dia. Okay. Orang yang dah ditebuk perut dia. Dah ditebuk perut dia. Physical. So kesihatan ni regarding physical. Kalau physicalnya bermasalah, pressure. Apa lagi yang akan bawa pressure? Saya pun nak uji ni. Saya pun nak uji tuan-tuan punya pemikiran. Apa lagi yang boleh membawa tekanan kepada hidup? Selain dua perkara ni, apa perkara lain yang boleh membawa tekanan kepada kita? Tak ada? Tak ada tekanan? I would say keadaan kita hidup bermasyarakat di sekeliling, pengaruh-pengaruh masyarakat ya, yang mungkin ada bersifat positif, ada yang bersifat negatif, itu rasa-rasanya boleh memberi satu tekanan kepada kehidupan kita. Ya. Okay, kita punya orang-orang sekeliling kita itu, orang-orang yang berinteraksi dengan kita ni. People will say something to you. Orang akan berkata-kata kepada kita. Kita juga berkata-kata dengan orang. So your social network. Itu yang orang panggil social media sekarang, kan. That is your social network. The people yang tuan-tuan berkawan. The society. Kalau tuan-tuan punya kawan yang bagus, yang positive minded, it's okay.
But kalau tuan-tuan berkawan dengan orang yang mindanya tidak berapa mature. Minda yang tidak mature apa? Bahasa Melayu mature. Otaknya tidak dewasa, tuan-tuan. Macam itulah, boleh katanya itulah. Not mature dia punya pemikiran dia, tuan-tuan. Physical mungkin mature, physical mungkin dah dewasa. Maksudnya umurnya sudah dewasa. Tapi pemikiran mungkin tidak dewasa dari segi maturity of the mind. The way dia berfikir, the way dia merasa. Nah, kalau tuan-tuan bersosial dengan orang-orang seperti ini, it can give you pressure. Boleh menjadikan pressure kepada kita sebab apa? Dia punya pemikiran tu. Pemikirannya tidak mature, kan? Okay, so kita kena pilih people. Kena pilih people. Select the people. Orang kalau orang dalam motivasi, orang kata kejayaan tuan-tuan tu, kejayaan kita ni adalah sama dengan 5 orang yang tuan-tuan kerap berhubung. Yang hari-hari tuan-tuan berhubung. Kejayaan kita itu sama dengan kejayaan orang yang 5 orang yang tuan-tuan selalu berhubung. Okay. Jadi kalau nak berjaya, pilih sekurang-kurangnya 5 orang yang sudah berjaya. Yang sudah berjaya. Kalau tuan-tuan rapat dengan orang yang berjaya, kita berjayalah sebab dia punya pemikiran sudah memang tested. Pemikiran dia kan sudah tested, sudah diuji. So be friend, berkawanlah dengan orang-orang yang punya minda positif, minda yang ke arah kebaikan, yang ke arah kejayaan. Okay, good. Itulah tu apa yang si pangeran kata tu. The people that kita berkawan dengan mereka tu. Dengan siapa engkau berkawan? Itu can give you pressure. So kewangan, kesihatan, and the people. So DMI, si pun tak nak berceramah malam ni. DMI kita nak tackle 3 benda ni, tuan-tuan. DMI is sebuah gerakan. Maksudnya dia team, it's a team. It's a social network. Kan yang kita ada sponsor network kan. Sponsor network tu. Hierarki kita tu, it's a social network. Those are the people yang kita introduce dalam bisnes kita. Itu sebenarnya mereka itulah social network kita kan. Jadi tidak ada masalah, tuan-tuan. Network marketing is about social network. Kita tidak sepatutnya rasa benda tu satu tekanan kalau nak bercakap dengan manusia kan. Sebab sinonimnya network marketing ni, orang akan kata, susah ni, kena cari orang. Susah kerana cari orang. Dan biasa orang tanya, bila kita introduce something, ini kena cari orang kah, dia kata. Kena cari orang kah ni? Sebab dalam kepala dia sudah jadikan cari orang itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat bagi dia. Cari orang itu sesuatu yang berat. Sedangkan itu social network. Kita punya sosial. Bila kita hidup sebagai manusia, itu memang kita punya fitrah. Fitrah hidup kita ialah berkata-kata dengan manusia kan. Bersosial dengan manusia. Itulah network marketing. That is network marketing. What apa yang susahnya di situ? Okay? Tidak susah, tuan-tuan. Network marketing bukan benda yang susah. Yang susahnya kerana kita jadikan dia susah.
Itu bukan susah. Kita yang jadikan dia susah. Our mind yang jadikan dia susah. Our heart yang jadikan dia susah. Sedangkan dia hanya social network. Sama macam kita jumpa orang, kita bercakap. Kan? Kita pergi surau, jumpa orang, kita bercakap dengan dia. Kita pergi restoran, order makan, kita bercakap dengan orang. Macam itulah. That's what network marketing kan. Bercakap saja. Okay. So kalau kita understand network marketing ini adalah menggunakan kita punya social network. Kita kena bina kita punya social network. Jadi kita nak bawa satu gerakan, satu tim, okay, yang boleh membawa kita kepada sukses. Kalau dalam agama Islam itu ada dalam kita punya panggilan solat kan. Bilal tu dia ucap selalu tu kan. Menuju kejayaan. Kita nak ajak manusia menuju kejayaan. Sukses. So this is what DMI. DMI ya. Tentuan DMI tu tentuan tambah A2 tu. Jadi damai kan. Letak vokal A, DAMAI, damai. Jadi damai. Damai. Okay. Kalau bahasa Arab, salam. Salam, itu yang assalamualaikum. Salam. Kan. Sejahtera, damai. So kita nak bawa orang kepada sukses tim kita ni, DMI ni. So gerakan kita ialah to bring people to success. Kena faham tu. Ini motif kita, ini matlamat kita, ini sebab kita, kenapa aku berniaga, kenapa aku buat bisnes ni. Because I want to bring people, as many people as possible, not me. Yes, me of course, but not only me. I want to bring as many people as possible untuk capai sukses tu. Okay, satu yang mulia, kerja yang mulia di gerakan kita ni, satu kerja yang mulia, to free people, nak membebaskan orang daripada kesusahan, daripada pressure, daripada kesusahan. Pressure ni bahaya tuan-tuan. Bila too much pressure, people will commit suicide, bunuh diri. Orang akan bunuh diri. Bila otak dia dah jam dah. Yang too much pressure, otak dah jam, tak ada jalan lain, dia kata bunuh diri. Dia tak ingat agama dah. Orang yang dah terlalu pressure, dia tak ingat agama dah. Black, hitam pandangan dia, tak boleh berfikir lah. Okay. So kita nak bawa manusia dari kegelapan tu, dari kegelapan pressure tu kepada cahaya tu, nur. Kepada cahaya, nur. Nur apa? Nur damai. Nur damai, nur DMI. Cahaya kedamaian. Okay, yang kita boleh bagi, yang kita boleh bagi. Okay, dengan izin Tuhan lah. Yang kita boleh berikan kepada masyarakat, apa yang live good. Apa yang live good ini boleh bagi. Kita kan macam ni papan luncur. Kita berada di atas platform live good ni. Okay. So kita ajak orang pergi ke sini, masuk ke dalam platform live good ini supaya mereka dapat benda tu. Dapat kebebasan tu.
So bila kita ajak orang, bila kita bersosial dengan orang, bila kita berkata-kata dengan orang, bila kita nak sampaikan dengan orang, bila kita nak ajak orang, dalam otak kita, dalam perasaan kita, dalam pemikiran kita, aku nak ajak dia kepada kedamaian. Aku nak bawa dia naik ke platform Live Good ni supaya dia rasa damai. Aku tengok dia ni pressure. Aku tengok dia pressure. Muram je muka dia kan. Tak senyum-senyum je. Muram je. Pressure dia ni. Pressure apa ni? Mungkin duit dia tak cukup. Kan? Mungkin bil dia banyak yang tertunggak. Macam mana dia nak senyum? Macam mana dia nak rasa damai? Tidur pun tak tenang. Mungkin dari segi kewangan lah. Tapi mungkin juga dari segi kesihatan. Nampak kaki dia sebelah dah kena potong. Maybe ada illness. Ada penyakit-penyakit yang dia tengah hadapi. Macam mana dia nak senyum? Macam mana dia nak damai? Dia dalam kesakitan, dalam pain, in pain. Because of physical. Tekanan fizikal. Boleh jadi dia tak senyum kerana kawan-kawan dia memang jenis negatif. People yang dia surround dia daripada pagi sampai ke malam dia. Kan? Kawan-kawan dia jenis-jenis yang memang negatif. Pressure dia. Dia jadi pressure because words, perkataan-perkataan yang keluar daripada kawan-kawan dia, mungkin juga bukan kawan, family members, can be your spouse itu pasangan, can be your wife, can be your husband. Yang berfikiran negatif itu mungkin orang yang rapat dengan tuan-tuan. Kan? Macam mana tu? Mungkin your mother-in-law, maybe your father-in-law. Social. Manusia yang berkata-kata itu. Mungkin juga tuan-tuan punya rakan sekerja di pejabat. Mungkin bos. Bos aku ni asyik kutuk je aku. Aku pergi kerja, selalu cari pasal-pasal aku. Kan? Dia selalu cari kelemahan apa, silap sikit lah dia. Macam tu kan. Pressure aku. Jumpa bos, pressure aku. Social tu. That is the person yang tuan-tuan berinteraksi setiap hari kan. Your boss. Mungkin juga bukan bos, mungkin your rakan sekerja sebelah meja sebelah. Ini selalu kutuk aku. Backstabbing kan. Macam itulah. So, jadi nak lepas daripada tekanan contohnya sosial itu, macam mana? Tuan-tuan kena tengoklah. Who ada that person kan? Siapa orang tu? Atau orang-orang itu? Tuan-tuan, can you get away from that person? Kalau dia tak boleh lari daripada kita, kita kena lari daripada dia lah. We cannot share the same bubble. We cannot share the same space. Kalau share the same space, lama-kelamaan kita jadi macam dia. Kan? Kita tertekan lah, hidup tertekan lah. Tertekan. Okay, sebab itulah dalam Islam adanya perceraian. Perceraian itu dibenarkan. Kalau jalan terakhir mesti berpisahlah. Kalau bersama itu jadi pressure.
So dalam Live Good ini, dalam DMI ini, kita nak ajak orang supaya dia naik dalam platform ini supaya dia boleh bebas daripada 3 benda tu. 3 tekanan tu. Kalau tekanan kita di tempat kerja, you must plan. Kita mesti plan supaya kita boleh berhenti kerja. Aku tak boleh fire aku punya bos. Dia bos. But I can resign. I can resign, so saya tak bersama dia orang lagi lah. Kan? I'm free. I'm free. Saya bebas daripada mereka punya masalah pemikiran ni kan. Tapi you kena strong lah. Nak berhenti kerja, you must have something lah. Kena ada source of income. Tak ada gaji, kena ada source of income. So itu yang Live Good boleh provide. Live Good can give you more than apa yang gaji sekarang itu. Kalau kita betul-betul buat. Gaji aku sekarang 5,000. Contoh. Gaji aku sekarang 5,000. Aku dengan bos tak ngam. Contoh. Aku dengan bos tak ngam. Bukan salah aku, salah dia lah. Dia memang jenis macam tu. Kan? Jadi aku memang nak resign. Tapi sekarang aku ni tak ada punca pendapatan. Macam mana ni? Buatlah Live Good ni sungguh-sungguh. 5,000 ni kan. Plan. Saya nak income 5,000 ni dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan aku buat. Aku punya income dah more than 5,000. Okay. Aku bagi masa lah 6 bulan. Aku bagi masa 6 bulan. Aku nak fight. Income aku dalam bonus. Semua bonus lah. Matrix ke. Bonus matrix ke. Bonus fast start ke. Bonus matching ke. Campur 3 ni. Adalah 5,000. Adalah 5,000. And they're growing. Masa itu aku resign lah. Aku fire bos aku. Bukan bos aku fire. Aku fire bos aku. Okay, itu soal kerja. Tuan-tuan boleh berhenti kerja, tapi plan. Jangan terus berhenti, bukan terus berhenti. You kena plan. 6 bulan aku mesti dapat capai income 5,000. Sama dengan gaji aku. Nah, kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan, guna produk kita. Dia ada banyak produk di situ untuk kesihatan tu. Okay, dan kita punya quality tu very high quality. High quality produk tu. Dan harga kita kan tidak ada markup. Tidak ada markup untuk bayar bonus. So it is cheap, murah. Okay, you can solve your masalah kesihatan tu. Tapi jangan tunggu sampai bermasalah. Dalam bab kesihatan ni kita tak tunggu sampai kita bermasalah. Prevention is better than cure. Kalau kesihatan kita prevent, cegah, kita mencegah, bukan mengubat. Okay, kita mencegah daripada kena penyakit. That's what we do. So berapa ramai orang yang dah guna produk Live Good? Ask yourself. Okay. Semalam ni tuan-tuan muhasabah. Aku dah makan ke produk Live Good ni? Okay. Sebab dalam kehidupan kita ni kita kena mencegah. Bukan doktor kata engkau dah kena kanser, barulah tergigi nak cari suplemen. Don't wait. Kan? Kita kena mencegah, bukan mengubati. It's not to cure, to prevent. Bahasa orang putihnya prevent. Sebab apa tuan-tuan? Tubuh manusia ni, ibu tak pandai draw. Tubuh manusia ni tuan, dia ada dipanggil level of toleransi.
level of the body can tolerate. Okay, di mana tubuh kita ni masih boleh bertahan dengan kandungan toksik itu. The level of toxic in the body. Setiap hari toksik masuk dalam tubuh kita. Every day. Toksik daripada makanan, daripada udara, daripada minuman, cahaya matahari. Toksik yang akan rosakkan tubuh kita. Okay? Bahan kimia. Jadi ada level tahap di mana tubuh kita boleh bertahan, tuan. Bila sampai kepada tahap maksima dia boleh bertahan tu, masa itulah penyakit datang. That's where tuan-tuan berasa apa? This is. Bahasa orang putih itu, tuan. This is. Is ini selesa. This itu tidak selesa. Bahasa orang putih yang itulah, disease. Disease itu penyakit. Penyakit itu bila kita tak rasa selesa dah. Because toksik kandungan dia dah lebih daripada yang tubuh kita boleh tolerate. Jadi jangan sampai toksik itu dah sampai ke batas itu. That's why you need supplement. Supplement ni dia akan secara harian dia buang toksik ni, tuan. Supaya kandungan toksik ni tidak sampai melepasi dia punya bar tu. Jadi tuan-tuan tidak disease. Tuan-tuan is, bukan disease. Jadi selesalah. Damailah, tuan-tuan. Okay, jadi pastikan ini kelemahan kita lah. Kelemahan orang-orang Bumiputra ni, tuan. Kita tak menjaga kesihatan, kita tak makan suplemen. Kita tak berapa makan suplemen. Tunggu sakit baru nak cari, kan. Okay? Tapi kita kena sedar benda ni. Kita kena sedar benda ni. That's why industri kita Live Good ini dia dalam industri suplemen. Sebab benda ni penting kepada manusia. Nak jaga tubuh kita ni jangan sampai dia sampai ke disease ni. Kan? Pressure, tuan-tuan. Kalau jantung kita dah rosak, pressure. Paru-paru dah rosak, pressure. Kalau kidney kita dah rosak, pressure. Jadi sebelum dia rosak, jagalah dia. Jaga dia. Toksiknya tu jangan sampai dia terlepas. Dia under control. Kalau toksik under control, okey lah. Organ tu okey. Organ dia tu okey. Repair, rosak, repair. Maksudnya dia punya toksik itu dibuang-buang. Toksik masuk, dibuang. Toksik masuk, dibuang. Jadi dia tidak accumulate. Tidak tertimbun. Sampai organ rosak, kan. Kita tak mau macam tu. Okay, jadi caranya suplemen. Ya, selain suplemen ni exercise lah. Of course lah exercise lah, kan. But suplemen ni penting. Dia akan dari internal tu dia akan bantu kita jaga organ kita tu. Buang toksik, dia repair the cells. Itu semua suplemen punya kerja. Jadi kena amal every day. Every day kena amal ni. Jadi kita bukan saja buat bisnes Live Good ini kerana duit. Tidak, tapi kerana kesihatan. Kita nak jaga kesihatan. 3 kategori kedamaian. The money, the supplement the body, to supplement the body, and to socialize. To socialize with the positive-minded people. So, 3 kategori yang utama dalam hidup kita ni. Yang kita boleh buat dalam DMI. Jadi inilah yang kita nak ajak orang ni. Kita nak ajak orang supaya badan kau jagalah. Ya, jagalah badan kau tu. Jangan sampai organ kau rosak, kan. Gunalah suplemen kami ni. Suplemen kami tidak ada markup price.
quality bagus. Tu. Okay. So that is health. Nah, bagusnya benda ni tuan, sebab apa? Dia berbentuk bisnes. Dia berbentuk bisnes. So, duit yang kita perolehi untuk selesaikan masalah duit. Kan? The first pressure tu, tekanan duit. Jadi kita buat bisnes supaya kita boleh generate this income. Duit ni. Duit ini kita boleh guna untuk beli produk tadi. Beli produk tadi. Okay, daripada tidak mampu kepada mampu. Semua bermula dengan 250. Macam mana aku nak guna 250? Macam mana aku nak guna 250 ini? Untuk mensejahterakan aku. Untuk aku sejahtera. Saya hidup di dunia ni. 250 ini saja aku perlukan. Macam mana aku nak olah dia, macam mana aku nak guna dia RM250 ini untuk aku sejahtera di 3 alam tadi tu. Kan? Alam kewangan, alam kesihatan, dan alam sosial. Kemasyarakatan, pemikiran. Jadi macam mana aku nak olah ni? Macam mana aku nak guna 250? It comes from there. 250 inilah yang tuan-tuan kena usahakan untuk perolehi 250 itu. So daripada RM250 inilah tuan-tuan campur dengan usaha. Usaha. Ikhtiar. Usaha ikhtiar. Okay. So ini termasuklah learning apa semua tu kan. Activity, creativity. Menggunakan live good. This is just duit. Tuan-tuan boleh guna duit ni beli baju, beli apa semua, habis. 250 ni tuan-tuan tak banyak. Kan? Tuan-tuan beli peti ais tak cukup. Beli freezer pun tak cukup kan? Ini sekejap je habis tuan-tuan. 250 ni is a small amount of money. Tapi kalau kita guna RM250 ini, kita campur dengan aktiviti live good, dia boleh menghasilkan income yang tak putus, yang bertali arus. 250 plus usaha kita dalam live good, dia boleh menghasilkan income yang tak putus-putus. Is flowing. Flowing macam mana flowingnya tu? Aliran mengalir macam mana tu? Mengalir daripada bonus lah. Jadi usaha kita ni dia mesti berpandukan kita punya marketing plan. Kenapa orang nak tahu marketing plan? Sebab marketing plan inilah yang akan jadikan duit ini menjadi duit. Duit menjadi duit. Money begets money. Orang putih kata macam itulah. Money begets money. How? The marketing plan lah. The small money, ini $50 lah. The small money plus your activity, follow the marketing plan. Yang kita ada pelbagai jenis bonus tu. Okay. So this will generate a lot of money. Continuous pula tu. Bertali arus. From this activity. From this marketing plan. Jadi kena study marketing plan. Kena study betul-betul marketing plan. How Sipu dah beberapa hari ini kan Sipu dah kupas satu-satu tu. Sipu dah kupas matrix, Sipu dah kupas matching, Sipu dah kupas semalam, Sipu dah kupas sponsor bonus ataupun fast start. So 3 bonus itu yang utama tu. Sipu dah kupas satu-satu tu. Kan?
Sengaja Sibu buat tu supaya ini yang dia punya follow up dia, kan? Follow up dia, jadi Sibu tak payah cerita lagi yang macam mana marketing plan dia, kan? Jadi kefahaman yang 3 perkara tadi itu, setiap bonus itu tentu kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Sebab itu yang nanti bergabung dengan modal kita $50 ni, dia boleh menghasilkan income from 4 sebenarnya. Dia 4 pipe, 4 pipe yang utama lah. Pipe pertama fast start. Duit mengalir kat sini dalam pipe ni, kan? Pipe kedua matrix. Duit mengalir kat sini. Yang ketiga matching. Yang keempat diamond pool. So 4 aliran wang daripada modal $50 campur aktiviti marketing kita tu. Okay? Jadi yang penting di sini apa? Aktiviti ini. Duit, siapa-siapa boleh sediakan duit. Anybody can supply the $50 ni. But can this $50 become 1 million? Bolehkah $50 itu jadi 1 juta? Dalam tempoh mungkin 4 tahun, 5 tahun. Bolehkah? That depend on the activity lah. Activity itu dia follow tak dengan marketing plan tu? Kalau follow marketing plan, duit mengalirlah dalam pipe ni, 4 pipe ni, tuan-tuan. Ada lah aku dapat fast start bonus, ada aku dapat matrix bonus, ada aku dapat matching bonus, ada aku dapat diamond pool. Because of my activities yang selari dengan marketing plan. Kalau kaki aku satu je kan, macam mana aku nak naik pangkat? Kalau aku sponsor 2 orang je, 2 saja, macam mana aku nak naik pangkat? Tak faham marketing plan. Dia tak faham marketing plan. Jadi aktiviti dia tidak berlandaskan marketing plan. Orang sponsor 3, dia sponsor 2. Orang sponsor sampai 5, 6, 7, 8, 10 orang. Dia tak tahu kenapa orang sponsor ramai. Kenapa dia sponsor ramai sampai 20 orang? 2 orang cukuplah, sponsor 2 cukuplah. Sebab dia tak faham marketing plan. Jadi dia sponsor 2 tak naik-naik pangkat. Okay. Silver pun tak lepas, tuan. Silver pun tak lepas kerana dia sponsor 2. Silver tu kena sponsor 3, sekurangnya 3. Dan ada 20. Kena ada 20 orang dalam tim. Jadi dia kena faham the marketing plan. Okay, that's why Sibu buat satu sesi. Bonus ini satu sesi, satu Zoom meeting. Bonus ini satu Zoom meeting. Supaya tuan-tuan faham betul-betul. Clearkan betul-betul. Tak faham, tengok balik rakaman tu. 3 hari yang kebelakangan ini Sibu kupas satu-satu. Very detail, tuan-tuan tidak jumpa orang explain macam Sibu explain tu. Cuba tuan-tuan masuk tengok video-video rakaman tim lain. Dia tidak explain macam Sibu explain. Sibu explain tu sangat detail. Very detail. So you need to faham lah, ambil masa, fahamkan dia sungguh-sungguh. Ya? Bila kita faham benda ni, tuan, kita tahu ke mana kita nak pergi. You know where you want to go. Okay? Itu penting. Kita nak bawa orang ke mana? Kita nak ajak orang. Kenapa kita masukkan orang dalam WhatsApp group? Okay, so a few people lah. Sibu tengok ada beberapa orang. Sibu tengok yang kebelakangan ini antara yang buat kerja si King Romeo kan. Romeo bagus. Okay. Kalau kita bersatu,
Kalau kita bersatu untuk add orang dalam WhatsApp group itu, dalam seminggu saja penuh. Dalam 1 minggu saja. Penuh. Dia akan penuh. Penuh tu kalau kira 1000 penuh lah tuan-tuan. Okay. Dia 1024 tapi tak apalah. Kalau 1000 ni kira penuh lah. Ya. Kalau betul-betul kita ni bersatu, bekerja sama antara tim kita, DMI punya tim ni, dalam seminggu saja 1000 orang ni penuh dalam WhatsApp group tu. 10 people, seorang bawa 10. Aku 8. Okay. Yang 8 siapa boleh 8? Admin lah. Admin boleh 8. Semua orang yang sudah member dalam LiveGood boleh jadi admin. Bukan boleh, mesti jadi admin. Okay. Mesti jadi admin di dalam DMI punya WhatsApp group itu. Mesti. Kalau tuan-tuan ada tim, tuan-tuan ada tim yang tuan-tuan masukkan dalam WhatsApp group, lantik orang tu jadi admin. Siapa lantik? Tuan-tuan lah. Admin boleh lantik admin. Jangan suruh sifu yang lantik. Jangan sifu, tuan-tuan buat sendirilah. Sifu banyak kerja ni tuan-tuan. Sifu banyak kerja. Okay. Jadi kalau tuan-tuan punya tim, dia dah jadi member LiveGood, tuan-tuan bila masukkan dalam WhatsApp group, terus lantik dia jadi admin. Terus ada setting sana kan. Klik nama dia, lantik admin. Sebab admin boleh lantik orang lain jadi admin. Penting dia jadi admin. Kenapa? Sebab dia bila jadi admin, dia boleh add orang. Kalau bukan admin, tak boleh add orang. Sengaja kita buat begitu. Sengaja lah tuan-tuan. Buat apa engkau nak add orang kalau bukan member kan? You are not a member. Why you want to add people? Become a member first lah. Jadi member lah baru add orang. That's why kita hanya benarkan admin saja yang add orang. Hanya admin saja yang boleh menulis. Yang bukan admin, belajarlah. Tak payah tulis. Belajarlah. Kenapa? Sebab dia tak ada komitmen lagi. Orang yang belum member, dia tidak ada komitmen. Jadi kita tak mau dia menulis. We don't want dia menulis. Dia bacalah, tengok di sana baca. Baca, tengok apa orang tulis. Kalau nak menulis, kena become a member. Daftar dulu jadi member kan. Jadi admin, bolehlah menulis. Nah, sebab kita tak mau kalau dia tak ada komitmen tuan, dia boleh tulis benda-benda yang tidak ada kaitan dengan bisnes. Dia jadi admin tapi dia bukan member. Dia boleh tulis macam-macam perkara yang tidak ada kaitan dengan LiveGood. Itu kita tak mau. Sebab tim kita ni tim bisnes. Namanya DMI kan. LiveGood DMI. Dia bukan surau. Dia bukan WhatsApp surau. Dia bukan WhatsApp taman Bangi ke apa. Bukan perumahan punya WhatsApp, bukan. Dia adalah WhatsApp. Namanya LiveGood DMI. Daripada nama itu kita tahu ini bisnes. Whatever kita tulis dalam WhatsApp group itu mestilah berbentuk bisnes. Termasuk motivasi itu. Motivasi itu bisnes lah. Dia ke arah bisnes, motivasi itu. Kalau tuan-tuan tulis motivasi itu bagus. Sebab itu menaikkan kita punya bisnes. Preparation for the mental. Tapi jangan tulis benda-benda lain, termasuk agama. Jangan tulis benda-benda agama dalam DMI. Agama itu bagus, tapi tidak sesuai di dalam DMI. Sebab DMI ini kita khususkan untuk bisnes.
So dia punya adab-adab dia. Macam orang baca Quran tak boleh baca Quran dalam toilet, tak boleh. Baca Quran tu bagus tapi dalam toilet tak boleh. Itu adab dia. Jadi ada tempat-tempatnya, tuan. Jadi kalau DMI, business DMI, itu yang kita nak macam tu. Jangan diganggu, jangan dihilangkan fokus kepada benda-benda lain. Walaupun benda itu bagus, tapi tidak sesuai di situ. Okay? Hanya tu. So kita kena jaga tim kita, kan? Okay? Kita nak jaga tim kita tak mau fokusnya lari, kan? Kita jaga bersama-sama lah. Okay? Sebab nak jaga tim ni bukan senang, tuan-tuan. Kita dah buat almost 3 months. 3 bulan lah kita dah buat almost 3 bulan, kan? Okay? Nak destroy the group is so easy. Nak hancurkan satu kumpulan WhatsApp tu senang, tuan-tuan. You post something negative, post something yang lari daripada tajuk kita, dia boleh rosakkan the entire kerja 3 bulan tu. Kita dah jaga 3 bulan, last ada post-post yang lari daripada kita punya apa yang kita nak capai. Okay? So dia boleh pesongkan kita punya tenaga yang kita dah curahkan tu. Okay? Jadi sama-sama kita jaga apa yang dipost dalam grup. Sama-sama lah. Bukan sibuk seorang tu. Tuan-tuan kalau tengok whatever post yang tidak sesuai, terus delete. Terus delete. Sebab tuan-tuan kan admin. Bukan sibuk admin seorang. Setiap ahli dalam grup kita WhatsApp itu adalah admin. Anything yang tuan-tuan rasa di pikiran, di hati tuan-tuan, ini tak ngam di post kat sini, terus buang. Jangan biarkan dia berada di situ, post-post seperti itu. Terus buang. Okay, so company punya training sudah ada dalam YouTube. Okay. So malam ni Sifu tak akan ulas yang itu. Tapi besok mungkin Sifu akan ulas sedikit training yang company punya itulah. Sifu pun belum tengok habis. Tadi tengoklah tapi tak habis. Jadi Sifu tak boleh ulas apa yang last week punya performance dalam syarikat. Tapi kalau tuan-tuan ada masa, tengok video yang company punya tu, rakaman company yang Jumaat lah, semalam punya tu. Jumaat di sana tengah hari, kita tengah malam. Kita tengah malam. Jadi secara ringkasnya, tuan-tuan, secara ringkasnya kita ulang balik, DMI ini adalah sebuah gerakan. Okay, kita adalah sebuah gerakan. Gerakan maksudnya tim. Gerakan tu tim lah, kan? Kita sebuah gerakan, sebuah macam pertubuhan lah, tuan. Gerakan pertubuhan ini untuk apa? Kita nak bawa manusia, ini kepada kejayaan. Kejayaan di mana? Di dunia. Sebab kita di dunia sekarang, kan? Di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan ada income. Tuan-tuan ada income dalam live good. Tuan-tuan nak kebaikan di akhirat. Derma lah. Tuan-tuan nak derma pergi ke amal Palestin ke mana ke? Silakan. Silakan, tuan-tuan. Okay. So derma ini, derma adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang nilainya besar, yang tidak akan habis. Orang yang suka menderma ni, dia mendapat pahala yang tidak pandai habis-habis, sentiasa mengalir. Ya. Ini kena sebab WhatsApp group ada banyak, dia ada WhatsApp group surau, belajarlah daripada sana, kan. Tapi tak payah kita cerita itu di dalam DMI, tak payah.
Sebab dia banyak-banyak lagi WhatsApp group yang lain yang kita boleh belajar pasal benda-benda macam ni. Okay, jadi kita nak bawa orang kepada kejayaan. Dunia dan akhirat, yes. So kita boleh gunakan platform yang Live Good itu. Kita nak bantu orang dalam 3 kategori yang saya beritahu tadi. Financial, kita nak bantu financial. Sebab ini masalah pada manusia kan. Financial, kesihatan dia dan sosial dia. Sosial itu ialah mental dia. Mental and dia punya soul. Jiwa, soul dia. Dia punya heart, dia punya hati. So kita ringkaskan kepada sosial. Okay. Mudah-mudahan bila dia join kita, kita boleh bentuk dia. Kita boleh bentuk dia, pribadi dia itu supaya menjadi seorang yang positif. Menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk diri saja, tapi bermanfaat kepada orang lain. So bentuk minda dia, bentuk dia punya hati dia, jiwa dia. Okay, daripada suka menyombong diri kepada orang yang lebih lebih low profile, lebih banyak membantu orang. Jadi itu yang kita nak ajak orang masuk DMI. Kalau kita ada pendirian seperti ini tuan, jadi tidak ada masalah untuk kita bawa orang masuk dalam WhatsApp group tu. Okay, forget dulu about the Facebook ke apa ke. The primary, the fundamental platform ialah WhatsApp. That is the primary, the fundamental, yang utama platform untuk kita bersama-sama ni tuan. Ialah WhatsApp group itu. Si pun nakkan 1000 tu sampai hari ini belum capai 1000 tu. Kan? Si pun frust lah, memang frust lah tu. Kecewa lah, memang kecewa si pun, kan. Dia punya formula senang je. 1%, 8, 10. Kita dah ada lebih berapa ratus orang kat situ, kan. Tak payah banyak tu tak. Kita ambil 100 orang sajalah, sebab more than 100 sudah member kita dalam tim Sifu ni dah lebih 100 orang dah. Lebih 100 orang dah. 100 orang ni tuan, bawa 10 je dah 1000 dah. Kalau dalam seminggu kita satu orang 10, setiap orang dalam 100 orang ni dah 1000 dah. Bukan satu hari, 7 hari, seminggu kan. Tapi dah berapa hari dah ni? Bukan 1-2 minggu lagi. Berminggu-minggu lagi. Tak jadi juga 1000 orang. Kan? Okay, tapi ada yang beberapa orang si pun nampak memang dia ramai dia 8 orang. Tahniah lah antaranya si King Romeo kan. Si pun tengok dia ramai dia 8 orang. Bagus. Tadi pun ramai orang Sabah dia 8 kan. Bagus. Jadi ambil itu sebagai satu contoh yang baik. Kan? Ramai-ramai lah tuan. Ramai-ramai 8 orang. So bila kita add orang, tuan-tuan jangan add tanpa izin. Sebab itulah orang keluar. Kenapa ada left tu? Sebab tidak dapat izin tu. That is the reason. Okay? Sebab itu Sibu dah beritahu tempoh hari kan, banyak kali Sibu ulang. Bila tuan-tuan nak add orang, minta izin dia. Adalah kerja kita, tapi taklah banyak kerja tuan-tuan. Tadi macam Sibu buat video pendek tu kan. Sibu buat video pendek itu kan. Sibu hantar pada lebih kurang macam 30 orang macam tu. Daripada 30 orang yang Sibu hantar video pendek tu, video pendek yang invite orang masuk tu kan. Bukan invite, yang minta izin lah. Video minta izin tu. Sibu tunjuk kejap. Kalau tuan-tuan tak perasan tu. Video itu Sibu nak buat dia open, tak payah sebut nama, tapi bila Sibu fikir kalau kita tak sebut nama, dia tidak powerful. Dia tidak powerful kalau kita tak sebut nama kita. Kalau kita ajak macam tu je kan, video itu
minta izin kepada orang yang kita hantar video itu supaya kita nak masukkan dia dalam WhatsApp group. Kita minta izin. Okay? Kalau kita tak sebut nama kita, dia tak powerful. Siapa boleh buang nama tu, tapi tak berapa kuat. Ajakan dia tak berapa kuat. Okay? Jadi perlu, nama tu perlu. Sebab apa nanti masuk otak dia tak? Siapa yang ajak kau masuk dalam DMI? Oh, ada video yang tempoh hari tu. Ada video. Siapa punya video? Cuba tengok. Dia sebut nama dia. Kan, nama dia mungkin Assalamualaikum, saya Kamarudin. Kamarudin ajak saya masuk. Kan? Kalau tak ada nama, tak tahu siapa ajak. Dia pun kata tak tahu siapa ajak. Adalah video, tapi video tu tak sebut nama. Okay. Jadi perlu tuan-tuan, bagi Sifu lah, perlu dimasukkan nama. Sebab itu Sifu letak nama di situ. Ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sifu Gani 0168484123. Ini bagian saya sebut nama. Saya ingin meminta izin pada anda untuk saya masukkan anda dalam grup WhatsApp Life Good DMI. Grup ini membicarakan bagaimana kita boleh mencapai kebebasan keuangan. Masa dan tempat menggunakan satu platform online yang masa kini menjadi fenomena di lebih 100 negara di dunia. Masuk dan lihatlah apa yang dipost dalam grup DMI selama sebulan. Jika anda tidak menyukainya, anda boleh keluar bila-bila masa. Saya pasti anda akan menyukainya. Mungkin Life Good DMI adalah yang anda cari-cari selama ini. Jika setuju saya masukkan, tulis ya. Jika tak setuju untuk saya masukkan dalam WhatsApp grup Life Good DMI, tulis tidak. Okay. Jadi biasanya tidak ada orang akan tulis tidak. Okay. Yang Sifu hantar 30 orang tu tidak ada kata tidak. Kebanyakan dia diam je. Kebanyakan tak reply langsung. Okay. Tapi ada 3 orang yang reply. Yang kata ya. Antara 30 orang ada 3 kata ya. Okey lah tu tak. 3 daripada 30 tu 10%. Satu hari tuan-tuan hantar 30. Tuan-tuan hantar 30 orang. Senang aja kan. Forward saja. Forward saja tuan-tuan. Forward. Sekejap je 30 orang tu. Sekejap je. Dapat 3 orang tuan-tuan dah masuk dalam WhatsApp group. Mereka itu akan menjadi tuan-tuan punya prospek. Boleh jadi 90% mereka akan join. Dia punya probability tuan-tuan. Bila masuk dalam WhatsApp group, probability-nya untuk dia jadi member is 90%. Very high. Orang yang masuk dalam WhatsApp group, dia very high, dia akan jadi member. Sebab apa? Dia hari-hari dia akan dapat information. That is the best way to prospect. Cara yang paling hebat, paling bagus nak prospek orang ialah masukkan dia dalam WhatsApp group. Sebab itu Sifu sangat tekankan benda ni, sangat tekankan benda ni. Kita nak ramaikan orang di dalam WhatsApp group tu. Sebab itu cara yang sangat powerful untuk influence dia. Okay? Tapi jangan add orang tanpa beritahu dia. Oh, dia marah tu tuan-tuan. Nasib baiklah orang yang masuk tu dia bukan admin. Nasib baiklah orang yang tuan-tuan add itu dia bukan admin kan, dia baru masuk. So dia tak boleh tulis. Kalau dia boleh tulis dia mengamuk tu tuan-tuan. Dia mengamuk tu. Oh, siapa yang masukkan aku dalam grup ni kan? Dia tulis tu. Kalau dia admin, tapi dia bukan admin. Ya kan? That's why the reason kenapa Sifu jaga grup itu supaya orang baru belum jadi member, dia bukan admin, dia tak boleh tulis. Kalau boleh tulis, banyak maki hamun tuan-tuan. Akan maki hamun tu. Siapa yang add aku ni masuk dalam tim ni kan? Siapa masukkan aku dalam WhatsApp group ni kan? Celaka tuan. Kadang-kadang begitulah bahasa orang tu. Okay? So supaya orang tak marah-marah, kita tak mau orang marah-marah tuan. Walaupun dia tak boleh tulis kan.
Jadi kita gunakan macam tadi yang Sipu buat tu. Bagi kat dia. Jadi kita add dia apabila dia setuju. Bila dia kata okey ya, dia kata ya, masukkanlah dia. Orang ni takkan keluar tuan-tuan sebab dia yang minta. Dia yang setuju kata ya. So kalau video tu kata sebulan, jangan keluar tanpa menilai sebulan. Jadi dia tidak akan keluar kan. Dia dah setuju dah tu. So dia akan berada dalam grup itu kurang-kurangnya sebulan. Okay, dalam sebulan tu 90% dia akan join. Sebulan dia tengok orang post sana post sini post sana, aku pun nak lah. Kan? Aku pun nak join bisnes ni. Macam bagus je ni, orang dapat duit ni kan. Itu tuan-tuan. Okay? Jadi kalau tuan-tuan boleh bawa satu hari 3 orang, 10 hari dah 30 orang. 10 hari dah 30 orang tuan-tuan. Okay? Sebulan 30 hari, 3 kali 30, 90 orang tuan-tuan. 90 orang masuk dalam WhatsApp group. Separuh join. Separuh join. Tuan-tuan dah ada 45 people become your front line. Apanya susah nak sponsor orang? Apa susah sponsor orang? Inilah cara dia, ini teknik dia. Tuan. Bukan 2-3 orang, 40 people tuan-tuan boleh sponsor. Guna teknik ini. Okay. So, video tadi itu RM10 je tuan-tuan. RM10, tapi tuan-tuan boleh guna berkali-kali. RM10 saya video pendek yang tadi tu. Kena ada nama di situ. Okay. Jadi, kalau tak ada nama, Sipu tak jual. Sipu tak jual. Buat satu semua orang boleh pakai kan. Tapi dia perlu ada nama. Dia perlu ada nama, perlu ada handphone. Okay. Jadi banyak kerja Sipu kena buat. Okay. Tapi RM10 itu tuan-tuan boleh menaja orang berpuluh-puluh orang. Dengan video pendek tadi tu, guna masukkan nama, masukkan handphone, hari-hari blast saja, blast. Orang kata ya, masuk. Masukkan. Dalam beberapa hari tuan-tuan ada 10 orang yang tuan-tuan dah add masuk dalam. Kan? Let the group yang bantu kita convince orang tu. Kita tak pandai convince, tak apa. Masukkan dalam grup. Biar grup itu yang convince dia. Group is very powerful. Group adalah powerful. Jadi gunakan tu. Gunakan. Terutama WhatsApp group. Paling kuat ialah WhatsApp group. Better than Telegram group. Dari segi pengaruh. WhatsApp group is better than Telegram group. Better than Facebook group. The number one is WhatsApp group. Yalah, setiap itu ada kelebihan dia. Telegram ada kelebihan. Kenapa Telegram ada kelebihan dia? Apa? Dia boleh, orang masuk tu dia boleh tengok sejarah-sejarah post daripada awal tu. Tidak boleh WhatsApp buat tu. Tapi WhatsApp ini orang suka sebab apa? Kita ni ramai guna WhatsApp. Kan? Kita nak hari ini cerita apa ni? Hari ini cerita apa? Yang belakang-belakang tak apalah. Hari ini cerita apa ni? Apa-apa. Itu WhatsApp. Okay. Alright. So, macam itulah. Okay. Jadi, pastikan tuan-tuan guna cara yang betul. Bila nak masukkan orang tu, cara betul. Jangan masukkan saja. Minta izin. Kalau tak nak guna video pendek macam Sipu buat tu, minta izin lah. Sama ada tuan-tuan call dia ke, voice note ke, ataupun tuan-tuan tulislah, minta izin lah. Alim, aku nak tulisan. Assalamualaikum Alim, aku nak ajak kau masuk dalam satu grup ni, grup bisnes ni. Kan? Grup bisnes aku sekarang aku buat ni. Kan? Tulislah, bla. Aku nak minta izin dengan kau ni. Sebelum aku add. Jangan aku add nanti kau keluar pula. Kan? Jangan sampai aku add engkau, hari ini pula engkau keluar. Aku tak mau macam tu. Kalau macam tu aku tak mau add engkau. Macam mana? Kau nak aku add tak? Ni seronok ni masuk dalam grup ni. Kan? Kau tengoklah 30 hari tengok apa yang kami post. Kalau kau tak keluar lah lepas 30 hari lah, jangan keluar terus. Kan? Malu aku nanti.
Malu aku nanti aku add kau. Macam itulah, minta izin dengan dia. Kalau tuan-tuan tak nak guna video pendek macam saya buat tu. Tulis angka tulis angka 777 kalau tuan-tuan dapat pelajaran malam ni. Oh, thank you very much, saya dapat pelajaran malam ni. Tulis angka 7777 sebelum kita berakhir. Okay, mudah-mudahan apa kita share ni mudah-mudahan mendapat pahala. Pahala kepada mereka yang sharing, pahala kepada mereka yang belajar. Kedua, kita nakkan pahala sebab mata wang yang paling utama ialah pahala lah. Pahala itu wang tu. Pahala ialah wang. Dia interdimensional money. Pahala tu. Dia wang tu. Boleh digunakan di dunia dan di akhirat tu. Pahala tu. Kan? Oh, tak percaya kan tak? Tonton baca dalam Quran tu tuan. Cerita dalam gua tu, pintu gua tu ditutup oleh batu. Okay? So nak keluar tak boleh. Jadi cara nak keluar ialah menggunakan pahala tu. Minta Tuhan buka pintu tu menggunakan pahala. Jadi pahala tu boleh gunakan dalam dunia lagi, bukan saja di akhirat. Jadi buat kebaikan lah tuan-tuan. Bila kita kata pahala tu, do goodness. Nama pun live good kan. Buat kebaikan kepada manusia. InsyaAllah. So kita nak bawa kebaikan kepada manusia, kita nak bring people to success. Okay. So itulah kerja kita. Lagu malam ini, Sanisahuri. Kita tengok lagu-lagu lama. Sedih sekelip mata. Okey, nyanyi.